Hai, Assalamualaikum warahmatullahi anak-anak sekalian. Okey, kita jumpa lagi dalam kelas pembuatan roti kod HT-013-2 2011. Okey, untuk hari ini kita akan sambung bagi tajuk melaksanakan kemasan dan hiasan donat bahagian 2. Okey, anak-anak boleh rujuk kertas penerangan yang cikgu sediakan, muka surat 5. Okey, anak-anak, untuk kelas yang sebelum ini kita telah belajar jenis topping. 3 jenis topping iaitu buah-buahan, coklat dan juga kekacang. Dan untuk hari ini kita akan sambung dengan icing. Apa itu icing? Icing adalah hiasan yang dibuat dari gula dan juga cecair. Contohnya seperti air ataupun susu. Dan dicampur dengan bahan-bahan lain seperti mentega, putih telur, keju krim ataupun perasa. Okey, untuk pengetahuan anak-anak, icing digunakan untuk melapisi atau menutup kek, biskut ataupun donat. Dan ia sering digunakan sebagai bahan dekorasi bagi kek. Okey, untuk pengetahuan anak-anak cikgu sekalian, terdapat 6 jenis icing. Okey, kita akan belajar 6 jenis icing. Okey, kita lihat yang pertama iaitu buttercream. Anak-anak boleh lihat dalam slide yang cikgu sediakan ini. Buttercream icing adalah salah satu icing yang paling popular untuk kek. Buttercream icing ini mempunyai rasa yang manis dan tekstur yang lembut dan mudah untuk dihasilkan. Ianya mengandungi lemak dan juga gula serta telur. Okey. Icing yang kedua iaitu flat icing. Okey, anak-anak boleh lihat pada gambar yang cikgu sediakan itu. Flat icing ini merupakan salah satu icing yang paling mudah. Okey, bahan asas untuk flat icing adalah gula tepung dan juga air. Okey, flat icing ini juga mempunyai pelbagai perisa buah-buahan ya. Okey, seterusnya kita lihat foam icing. Okey, foam icing ini datang dalam pelbagai perisa. Teksturnya yang lembut dan juga gebu, seperti buih lah ya, foam. Okey. Ia diperbuat daripada putih telur yang dipukul dengan ditambah dengan sirap perisa. Okey, foam icing ini ada juga perisa lain, contohnya coklat, vanila. Okey. Okey, seterusnya anak-anak kita lihat iaitu fondant icing. Okey, fondant icing ini memberikan kek atau pastry nampak lebih elegan dan juga menarik. Untuk zaman kini, fondant icing lebih popular ya, kerana penggunaannya lebih mudah dan ia hanya menggunakan gula dan air untuk dihasilkan. Okey, seterusnya fudge icing. Okey, fudge icing adalah tebal dan kaya dengan rasa coklat yang kuat. Ada juga perisa lain seperti badam, mentega, kacang ataupun pudina yang akan ditambah dalam fudge icing ini. Okey, fudge icing ini menggunakan kedua-dua mentega dan lelemak, sirap jagung, gula dan juga pelbagai bahan-bahan lain. Okey, ia agak mengambil masa yang lama untuk dihasilkan. Namun ianya boleh disimpan di dalam peti sejuk untuk digunakan pada masa akan datang. Okey, dan last sekali iaitu royal icing. Okey, royal icing ini adalah sama dengan icing rata, tetapi ia ditambah dengan putih telur untuk menghasilkan icing yang tebal yang mengeras untuk teksturnya lebih rapuh. Anak-anak boleh lihat pada gambar yang cikgu dah sediakan itu ya. Royal icing ini boleh digunakan untuk membuat kek menjadi lebih cantik dan hiasan seni kerana ianya akan mengeras apabila ia kering.
Royal icing ini juga digunakan terutamanya untuk penambahan hiasan kek dan juga persembahan kerja, contohnya seperti ukiran. Baiklah, seterusnya kita lihat jenis kemasan donat iaitu krim. Okey, ada 4 jenis krim yang kita akan belajar. Okey, anak-anak lihat pada gambar yang cikgu sediakan dan juga boleh rujuk pada nota kertas penerangan muka surat 6. Okey. Yang pertama iaitu double cream. Double cream mempunyai kandungan lemak susu yang sangat tinggi dan ia sesuai digunakan untuk puding atau pencuci mulut. Okey, seterusnya kita lihat clotted cream, okey, atau dikenali sebagai krim Devon. Okey. Krim ini mempunyai rasa yang sedikit karamel kerana ia diperolehi dengan memanaskan susu lembu yang kemudiannya dibiarkan untuk beberapa jam. Okey, clotted cream ini digunakan sebagai filling dalam pencuci mulut atau ditambah dalam sos dan juga buah-buahan segar. Untuk pengetahuan anak-anak, clotted cream mempunyai kandungan lemak yang agak tinggi. Okey, seterusnya kita lihat iaitu whipping cream. Okey, whipping cream adalah krim yang mempunyai kandungan lemak yang mencukupi untuk mengembangkan apabila ia dipukul. Okey, kebiasaannya whipping cream digunakan sebagai topping pencuci mulut, minuman sejuk beku ataupun minuman susu ataupun digunakan sebagai inti. Okey, kandungan lemak bagi whipping cream adalah rendah. Dan kita lihat jenis krim yang terakhir iaitu single cream. Single cream dikenali sebagai krim yang ringan ataupun krim kopi. Ia mengandungi lemak yang sangat sedikit dan teksturnya yang agak ringan. Krim ini sesuai digunakan untuk puding, kopi ataupun hidangan yang memerlukan rasa krim yang sedikit ataupun ringan sahaja. Okey, baiklah anak-anak, kita lihat pada maksud teknik gilapan ataupun glaze. Okey, gilapan ini mempunyai 2 fungsi penting. Okey, dalam kemasan dan hiasan donat, gilapan merupakan satu teknik yang mempunyai fungsi di mana ia memberikan kekemasan yang menarik untuk donat dan juga mengubah struktur luaran donat. Okey, gilapan boleh dilapiskan selepas donat digoreng ataupun dibakar. Okey, kebiasaannya jenis penggilap yang kita gunakan ialah kuning telur, putih telur, susu, mentega, gula, garam, minyak zaitun dan sebagainya. Ia membantu topping melekat pada permukaan donat. Seterusnya anak-anak, kita lihat teknik topping. Okey, terdapat topping yang boleh menambah bentuk, rasa dan juga tekstur bagi donat. Okey, topping disapu pada donat setelah digoreng dan disejukkan. Dan topping biasanya digunakan ialah coklat, kekacang dan juga buah-buahan seperti yang cikgu telah ceritakan dalam kelas sebelum ini. Dan yang terakhir iaitu teknik inti. Okey, teknik ini menggunakan filling pastry cream ataupun filling jelly yang pekat. Okey, biasanya inti tidak perlu terlalu cair kerana ia akan terkeluar dari lubang pada donat dan ia juga tidak boleh terlalu pekat kerana agak sukar untuk dimasukkan ke dalam donat. Okey, inti juga perlu disejukkan sekurang-kurangnya 4 jam. Okey, sebelum kita fillkan dalam donat bagi mengekalkan kepekatan, rasa dan mengelakkan dari cair. Sekian itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap anak-anak faham dan dapat menjawab soalan yang cikgu berikan dengan baik. Selamat belajar dan sekian, terima kasih.